Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Bersambung kembali kita dalam sembang kampus Universiti Kuala Lumpur Mindset pada hari ini 25 November 2020. Okay, yang bertajuk hari ini The Quantum Realm of Mindset. Okay, hari ini kita boleh share, like dan komen di live FB dan Instagram. Kita punya alamat FB kita UniKL Mindset dan Instagram UniKL Mindset Official. So bolehlah share dengan kawan-kawan mana-mana yang belum join lagi. Jadi kepada semua penonton yang sedang menyaksikan live sekarang ni, boleh sama-sama menyaksikan. Kita akan membincangkan isu-isu ataupun yang bertajuk tadi kita sebutkan The Quantum Realm of Mindset. Apa itu tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini? Jadi sedikit sebanyak saya akan memberikan pendahuluan kupasan utama, iaitu kita akan kupas tentang kehidupan seorang pelajar di mindset, di kampus mindset ini. Bagaimana kita nak menyaksikan sedikit ajakan paradigma yang mereka ini mungkin sebelum masuk ke kampus mindset ni tiada apa-apa, mungkin mereka hanya cemerlang di bidang akademik, tetapi bila masuk di kampus mindset ini mereka ada nilai tambah yang boleh dibawa bekalan untuk mereka memasarkan diri mereka di bidang luar nanti. Jadi buktinya pelajar-pelajar mindset kita pada kali ini ataupun pada sebelum ini, kebolehan pasaran mereka sangatlah tinggi. Dalam mereka ni sedang membuat rantai industri pun mereka dah ditawarkan pekerjaan. Jadi dekat situ pun kita ada bukti-bukti yang mereka ni ada nilai-nilai tambah yang sangat tinggi. Jadi dekat mana nilai tambah tu boleh didapatkan, sebentar lagi kita akan bincangkan bersama panel-panel kita yang hebat-hebat Melaka hari ini. Dan sambil-sambil itu kita akan membincangkan peranan kampus UniKL Mindset ni. Peranan kampus untuk menyediakan fasiliti, menyediakan aktiviti persekitaran, pembudayaan di berada di sini sebagai persediaan untuk kita bergelar sebagai generasi. Jadi kepada mungkin ada ibu bapa yang sedang menyaksikan ataupun adik-adik daripada sekolah-sekolah, ada daripada MRSM, lepasan SPM ataupun yang sedang mencari peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran, inilah tempat yang terbaik yang anda boleh sertai. Sedikit promosi, kita ada program asasi sains di UniKL Mindset, intake November 2020 pada 27 Disember tahun 2020. Pada tahun ini kemasukan November tapi masuk 27 Disember. Pada panel sebentar lagi kita akan bincang. Sabar dulu bagi saya berpeluang untuk kita promo sikit. Teruskan. Okey, kepada lepasan diploma, STPM, matrikulasi asasi serta A-level, sertai kemasukan ke program Bachelor Kejuruteraan Kimia dan Teknologi Kejuruteraan Kimia dalam pengkhususan proses food, bioproses, polimer dan alam sekitar untuk pada Januari 2021 kami nanti. Permohonan boleh dibuat secara atas talian di www.unikl.edu.my atau hubungi di talian 0126311442 seperti mana di skrin anda untuk maklumat lanjut. Okey, bagi pada pelajar lepasan SPM pula yang berminat untuk melanjutkan pengajian dalam bidang Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia iaitu food, kami juga ada menawarkan kemasukan pada Januari 2021 nanti. Hanya perlu 3 kredit sahaja. Cukup senang adik-adik untuk kita masuk ke sini. 3 kredit anda dah boleh menyertai dalam Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia Makanan. Okey, itu sedikit promosi untuk adik-adik ataupun para ibu bapa yang sedang mencari tempat melanjutkan pelajaran anak-anak anda. Jadi kita boleh semak-semak, boleh buka lah laman web kita, boleh saksikan ataupun boleh kita perhalusi apa bidang-bidang yang ditawarkan di UniKL Mindset. Jadi tanpa berpuasa, saya hari ini tidak berseorangan. Kita ada bersama 3 orang panel yang hebat-hebat, berbagai latar belakang situasinya. Ada yang daripada zaman dahulu, ada yang zaman sekarang. Jadi sekejap lagi kita akan perkenalkan mereka seorang demi seorang. Jadi saya akan perkenalkan panel yang pertama di sebelah kanan saya ini, iaitu Encik Madali bin Abu Mansur. Beliau adalah seorang bekas pelajar diploma di sini, menyambung peringkat pengajian ke Bachelor dan sekarang berkhidmat di UniKL Mindset. Ini dipanggil kita super duper senior lah. Otai. Maknanya beliau masuk di awal-awal pembukaan UniKL Mindset. Jadi kita persilakan untuk perkenalkan diri Encik Madali. Okey, baik. Terima kasih kepada moderator kita hari ini, Encik Taufik.
Encik Taufik ni pun bukan asing dah bagi saya sebab seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, saya seorang graduan daripada diploma dan degree mindset. So masa saya menuntut dahulu, Encik Taufik ni lah fellow saya and then dia lah sebagai orang cakap idola jugalah pada masa tu kan. Cuma color je lah. Okey. Okey, saya memasuki kampus ataupun menyambung pengajian di peringkat diploma bermula tahun 2004, batch ketiga mindset, dan grad pada 2007. Tanpa membuang masa, sambung terus degree dan grad pada tahun 2011. Diploma saya ambil food technology and master degree saya tukar. Kita tukar sikit supaya nampak ada variasi di situ ya. Tapi okey. So saya tukar kepada jurusan proses. Dan alhamdulillah tahun yang sama 2011 juga saya diterima masuk ke UniKL Mindset sebagai eksekutif. Masa tu di bahagian admin lah, sebagai admin. Alhamdulillah ada advantage kat situ yang saya nampak, ialah terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih juga kepada pihak MARA yang telah membantu kami untuk memberikan pinjaman pelajaran, dan alhamdulillah juga kepada saya, mungkin lebih sikit daripada panel-panel yang lain, alhamdulillah telah di hapuskan. Ya, pinjaman saya telah di-convert kepada beasiswa selepas saya diterima bekerja di Anak Syarif sebagai salah satu syarikat Anda MARA lah. So sekarang saya sebagai eksekutif kanan bahagian campus lifestyle di UniKL Mindset ni. So alhamdulillah lah, saya harap saya dapat menggunakan pengalaman-pengalaman yang sebelum ni sebagai pelajar untuk kita groom ataupun kita bentukkan pelajar-pelajar yang sekarang ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Mandali. Kita akan cerita lebih lanjut tentang pengalaman beliau sebagai seorang pelajar yang di awal pembukaan mindset dahulu. Mungkin berbeza dengan pelajar sekarang, situasi berbeza. Okey, kita teruskan kepada panel yang kedua. Ini bukan calon-calon orang. Kalau kita tengok dekat Instagram, memang muka dia je yang ada. Iaitu kita panggil Insta Famous Mindset sekarang ni, Ifazrin Afiq bin Ismail. Beliau juga pelajar diploma di sini, bekas pelajar diploma, dan sekarang sedang melanjutkan pelajaran di sini juga, mengambil bachelor. Dan tanya kepada beliau kerana telah baru saja memenangi jawatan kuasa perwakilan pelajar dalam di IPTA, kita panggil MPP, Majlis Perwakilan Pelajar, tapi di sini kita panggil SRC, Student Representative Committee. Jadi beliau telah memenangi dan telah memegang jawatan sebagai Setiausaha SRC bagi tahun 2020-2021. Tanya kepada Afiq. So kita teruskan kenalan daripada Ifazrin Afiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada siapa yang baru saja join live kita pada hari ini. Okey, nama Ifazrin Afiq bin Ismail, selalunya orang panggil Afiq dekat kampus. Okey, dulu sebagai bekas pelajar diploma dalam kejuruteraan kimia teknologi bioproses, dan sekarang sambung dalam ijazah sarjana muda kejuruteraan teknologi kimia alam sekitar. Dan mungkin hari ini sedikit sebanyak boleh berkongsi pengalaman serta tips-tips kepada adik-adik yang baru saja join live kita pada hari ini dan mungkin ingin sambung ke UniKL Mindset, dan mungkin juga ingin tahu sedikit sebanyak tentang pengalaman sebagai seorang pelajar di UniKL Mindset. InsyaAllah kita boleh berkongsi bersama-sama pada pagi hari ini. Okey, itu saja. Terima kasih kepada saudara Ifazrin Afiq yang memperkenalkan diri sedikit. Okey, kita teruskan kepada panel yang ketiga. Kita ni ada sekuntum bunga. Di samping ada 3 ekor kumbang. Jadi kita teruskan kepada panel yang ketiga, saudari Anis Alisha binti Maropi. Beliau seorang bekas pelajar mengambil bachelor di sini dan sekarang menyambung ke master. So bukan kita saja ada di sini diploma dengan ijazah saja, kita ada sekali master di mindset ini. Jadi kita ada seorang pelajar master kita yang sedang menyambung pelajaran. Kita teruskan berkenalan dengan saudari Anis Alisha. Silakan. Okay, so hi, Assalamualaikum. Nama saya Anis Alisha binti Maropi.
dan saya merupakan bekas pelajar ijazah kejuruteraan kimia bioproses dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Dan Alhamdulillah pada tahun 2019 juga saya terus menyambung ke dalam Master of Engineering Technology, Chemical Engineering, dan sekarang saya berada di tahun akhir pengajian. Dan hari ini saya akan share kepada adik-adik kenapa syoknya saya daripada zaman ijazah sampai ke zaman master saya masih setia bersama UniKL Mindset, insyaAllah. Okey, itu dia. Begitu semangat kepada saudari Anis sebagai sedang belajar sekarang ni, yang akan berkongsi kepada anda sebagai penonton FB. Dan saya perkenalkan diri saya pula, Taufik Abdul Ghani, sebagai moderator pada hari ini. InsyaAllah kita akan meneruskan aktiviti ataupun secara langsung hari ini. Saya bertugas di Student Development Capital Lifestyle di UniKL Mindset, dah berkhidmat selama 14 tahun 6 bulan. Dan kalau tengok jabatan saya tu campus lifestyle. Jadi hari ini kita lebih kepada menceritakan tentang campus lifestyle, apa yang mereka ni buat di kampus. Bukan mungkin ada adik ataupun sedang tengok, penonton dan sedang tengok, ataupun para ibu bapa risau anak-anak ni bila sampai ke sini apa yang akan jadi, apa yang ada, adakah mereka dijaga dengan baik, adakah mereka ni terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak baik ataupun aktiviti yang berfaedah. So hari ini kita akan bincang, kita akan kupas, kita akan menceritakan. Inilah satu added value atau nilai tambah tadi yang boleh kita bawa kepada mereka-mereka ini sebagai bekalan. Okey, soalan pertama, kita mulakan kepada panel yang pertama kita. Super duper senior kita, Cik Madali yang masuk. Jadi sebagai seorang pelajar lama, sebagai seorang pelajar yang memasuki ataupun menyertai UniKL Mindset ni di awal pembukaan, mungkin situasi berbeza daripada dulu dengan sekarang. So boleh tak ceritakan sedikit tentang student lifestyle pada ketika dulu, apa yang anda buat? Boleh kita sharekan dengan rakan-rakan? Okey, boleh, insyaAllah. Terima kasih. Apa yang saya nak share kat sini is sebagai seorang pelajar universiti, mana-mana universiti pun ada beberapa kehidupan ataupun habit ataupun perlakuan ataupun aktiviti harian. Aktiviti harian yang normal bagi semua pelajar. Sebagai contoh, pergi ke kelas. Kita ambil exam apa semua tu. That's normal. Mana-mana universiti pun ada aktiviti-aktiviti tersebut lah. And then yang berkenaan dengan pergi ke kelas belajar ni, saya ada sikit nasihat lah kepada adik-adik, kepada adik-adik junior and then kepada pelajar-pelajar di luar sana. Satu tips yang saya nak sharekan, macam mana pun kita orang cakap degil ke, kita ni jenis susah nak belajar ke apa semua, Cik Taufik contoh-contoh begal lah kalau orang panggil, susah nak masuk pun. Satu tips dia, jangan skip satu kelas pun daripada apa-apa kelas yang lecturer buat. Kalau kata kita memang tengah demam ke sakit, cuba sedaya upaya untuk join juga kelas tu. Dan kalau kita jenis tak boleh nak fokus pada belajar, pada pelajaran yang diberikan oleh pensyarah tu, cuba untuk salin nota. Walaupun sekarang ni kalau kita tanya kepada adik-adik yang sekarang tengah menyambung pengajian, mungkin pensyarah-pensyarah dah sediakan nota-nota yang dalam bentuk soft copy mungkin. Tapi zaman saya dulu memang 100% hard copy lah. So cuba sedaya upaya untuk menulis sendiri apa yang diajar oleh pensyarah lah. So benda ni semua sangat penting dan saya telah lalui. Alhamdulillah, bila kita dalam keadaan tertekan untuk exam apa semua, kita boleh recall balik, kita akan dapat recall balik. Cuba dan jangan amalkan menggunakan alasan tidak sihat, ambil MC kan. Sebab benda ni akan jadi habit. Bila jadi habit nanti, bila masuk alam pekerjaan ke apa semua, kita akan terikut-ikut. So tu sikit nasihat lah. So di samping saya pergi ke kelas and belajar berkenaan akademik, saya juga minat bersukan. So saya minat bersukan. Dan kalau kata selepas bersukan, lepas solat maghrib dan isyak tu, kalau waktu hari biasa,
bukan waktu exam. Sebab waktu exam dia nampak saya busy sebenarnya. Sebab saya ni memang antara pelajar yang orang cakap last minute punya. Last minute punya. Tapi alhamdulillah 3 kali di list masa belajar dulu. Okey. Tak lari juga daripada minat-minat macam belajar-belajar lain. Saya suka main game juga this moment. So saya rasa sekarang ni lagi macam-macam game. Zaman saya dulu Counter Strike lah. So malam kami sebelum kami tidur dipenuhi dengan aktiviti seperti main game dan lepak-lepak lah, pura-pura. Manakala pada hujung minggu pula, okey, satu yang saya nampak advantage saya belajar dekat Unique Mindset ni is satu Ahad tu memang waktu kepada pelajar. Maksudnya dia beri 100% kepada pelajar untuk uruskan sendiri apa aktiviti yang dia nak buat lah. So bagi kami di sini pada zaman saya dulu, kami keluar dengan rakan-rakan pergi mendaki Gunung Datuk. Korang pun tahu kan Gunung Datuk. Tapi masa zaman kami tu kami pergi sendiri, Lone Ranger punya. Maksudnya tak ada lalu kelab, tak ada apa semua, kita orang pergi sendiri naik apa semua lah. Itu zaman saya dulu. And then masa tu mungkin ranger untuk bawa ke atas pun tak ada lagi. Tapi sekarang alhamdulillah nanti boleh minta kita punya panel Afiq ataupun Anies ceritakan lah yang sekarang ni dah sistematik. So zaman saya dulu memang sendiri-sendiri pergi panjat. So alhamdulillah selamat hidup lagi sampai sekarang. Then selain daripada aktiviti Gunung Datuk, kita pergi mandi kolam Sukabumi juga di Kendong ya. So banyak tempat-tempat menarik sebenarnya di sekeliling di sekitar kawasan Unique Mindset ni. Kita boleh pergi mandi air panas tadi. Itu antara aktiviti mingguan kami lah. So tak terlepas juga untuk tengok wayang. So kita nak hiburkan hati kan. Maksudnya riliskan sekali tension waktu belajar tu. So waktu belajar is waktu belajar. And then kita cuba bahagikan waktu tu lah. Lagi satu, saya sangat berminat dengan sukan bola tampar. So dan kebanyakan hujung minggu saya dipenuhi dengan jemputan-jemputan pertandingan bola tampar lah. So alhamdulillah saya pernah mewakili Malaysia sebanyak 2 kali ke ASEAN University Game 2008 dan 2010. So selain daripada bermain bola tampar, saya boleh balik kampung. So mana-mana pelajar yang kalau kata homesick, kerinduan kepada family, gunakanlah hujung minggu ni sebaik mungkin untuk pulang dan berjumpa dengan ibu bapa. Dan selain itu, saya sangat suka pergi menangkap ikan. Ya. Waktu saya dulu di samping saya boleh tambah sedikit laut ya. Saya pergi ke laut dengan pakcik. Alhamdulillah 15 tahun juga. Sekali tenggelam tapi selamat alhamdulillah dan hidup sampai sekarang. So saya rasa pengalaman ataupun lifestyle ni masing-masing pelajar berbeza. Macam mana dia orang uruskan. Tapi alhamdulillah nanti saya akan kupaskan juga lagi di mindset ni macam mana kita groom kita punya student yang datang dalam keadaan mungkin pasif, maksudnya dia tak aktif apa semua. Nanti kita akan baru sekarang ni lah, masa zaman saya dulu mungkin benda tu tak terlalu orang cakap di titik beratkan. Tak ada titik beratkan, tapi kita tahu benda tu penting. Cuma sekarang ni lebih sistematik macam saya cakap dan kita akan inform sebentar lagi. Okey, terima kasih kepada Cik Mat Ali. So betul kalau kita tengok pengalaman beliau di ketika dulu aktivitinya semua orang kata mungkin zaman-zaman dulu punya aktiviti, pergi jadi nelayan, dapat ikan. Saya rasa sekarang tak ada dah. Tak ada lagi pelajar-pelajar kita yang sanggup pergi turun ke laut kita tangkap ikan. Itu salah satu aktiviti di zaman dulu. Sebab tu kita panggil Cik Mat Ali sebagai seorang pelajar yang lama, supaya kita nak bandingkan aktiviti dulu dengan sekarang. So kita akan tengok sama ada perbezaan atau persamaan di zaman dulu dengan sekarang ni. So itu sedikit sebanyak soalan pertama daripada Cik Mat Ali. Okey, kita beralih ke panel yang kedua, ataupun saudara Ifazilin Afiq bin Ismail di staff panel kita. So Afiq, boleh tak cerita sikit sebagai pengalaman seorang pelajar yang sangat aktif dalam bidang co-akademik. So kita nak tahu, mungkin penonton di luar sana tak faham apa itu co-akademik. So boleh kita terangkan sedikit. Silakan. Terima kasih kepada Cik Taufik sebagai moderator kita pada hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nak bercerita tentang pengalaman ni, betul semua orang ada pengalaman dalam hidup dia, daripada pelajar daripada sekolah sampai ke peringkat universiti.
Tapi bagi Afiq, Afiq akan cerita macam mana Afiq bina kerjaya ataupun sebagai seorang pelajar yang aktif dalam bidang co-akademik di Unicap Mindset lah. Okey, Afiq daripada sekolah menengah dah di training oleh cikgu-cikgu untuk ceburkan diri dalam bidang co-akademik, untuk sebab kita tahu bidang co-akademik ataupun bidang sukan ataupun bidang yang menjurus kepada pembelajaran ini akan menyebabkan seseorang itu akan timbul dia punya rasa soft skill ataupun dia akan cungkil dia punya bakat lebih mendalam. Dari peringkat sekolah menengah, Afiq bawa semua yang Afiq prepare daripada sekolah menengah itu, pengalaman, apa kemenangan, ilmu semua tu sampailah ke peringkat universiti, iaitu di Unicap Mindset sendiri. Dan bila tiba di Unicap Mindset, waktu peringkat diploma, masuk je daripada pintu pagar daftar tu, Afiq bukan jenis macam orang lain. Macam orang lain mungkin dia akan prepare dalam waktu terdekat dia nak capai apa-apa. Macam maksudnya dia nak prepare untuk semester 1, dia nak dean list ataupun dia nak create dia punya kerjaya dulu dalam bidang akademik dulu, ataupun dalam bidang sukan ataupun dalam bidang lain, dia spesifikkan. Tapi kalau Afiq masuk je pintu pagar mindset, Afiq akan fikir 5 tahun lagi apa aku akan dapat daripada Unicap Mindset, aku akan sumbang apa kat Unicap Mindset, aku akan dapat apa beri kepada diri aku ataupun family dan semua lecturer lah yang terlibat dalam Unicap Mindset. Jadi masuk je kat Unicap Mindset ni dah set dalam mind ataupun dalam hati untuk nak harumkan nama mindset, harumkan nama diri, harumkan nama family dan semua yang kawan-kawan ataupun lecturer lah. And then start the career dalam sebagai seorang pelajar yang aktif dalam akademik ni bila Afiq first kali masuk dalam pertandingan pidato dekat Unicap Mindset dan mewakili Unicap Mindset dalam internal Unicap. Dan dari situ kita nampak bahawa Unicap Mindset ni bukan ajar semata-mata dalam bidang akademik. Unicap Mindset ataupun seluruh Unicap dia ajar setiap pelajar tu untuk cuba tidak fokus pada akademik semata-mata, tetapi dia fokus pada bidang sukan, co-akademik dan sebagainya, supaya bila pelajar ni keluar daripada Unicap Mindset, bila dah graduate dia akan dapat add value tu yang kita akan bincang kepada hari ini. Daripada add value itulah dia akan bina satu sifat kepada setiap orang pelajar bahawa pengalaman tu akan membuatkan seorang pelajar tu survive dalam 5 tahun akan datang ataupun sampailah kita bekerja dan sebagainya. Dan daripada pertandingan-pertandingan yang Afiq ceburi seperti pertandingan Pesta Pantun, Kemika dan banyak lagi yang lain, dari situ Afiq dapat nilai bahawa pengalaman tu sangat berharga. Bila kita ada pengalaman, kita akan dapat kita dapat rasa walaupun Afiq tak bekerja lagi, Afiq dah melalui dalam bidang internship itu latihan industrial selepas diploma. Dari situ kita akan teringat balik kenangan-kenangan waktu belajar, waktu bersama rakan-rakan, apa yang kita involve waktu dekat kampus. Dari situ kita ingat bahawa pengalaman tu kita tak boleh beli, kita kena harungi sendiri. Sebab bila kita dah bekerja, kita akan rindu baliklah zaman-zaman dulu waktu pelajar. Jadi itulah daripada keyakinan semua itulah. Jadi Afiq harap daripada apa setiap pelajar yang menyertai setiap pertandingan tu, dia rasa enjoy dengan dia sendiri. Maksudnya dia masuk tu bukan sebab suruhan daripada orang lain, dia masuk tu kerana sebab minat dan dia nak rasa apa itu pengalaman. Sebab daripada pengalaman tu, setiap pengalaman tu dia akan buatkan seseorang itu lebih confident. Macam kalau dalam bidang sukan, dia akan belajar daripada communication antara satu team untuk dia nak survive pada masa akan datang. Daripada bidang akademik sendiri, dia akan build confident level untuk kita nak survive bila interview dalam kerja ataupun dalam bidang akademik sendiri. Betul, akademik itu penting, tetapi bila kita dah masuk belajar, akademik tu kita tak boleh fokus 100%. Kita kena seimbangkan, kita kena multitasking. Sebab itulah kita panggil pelajar zaman milenial sekarang ni. Kita tak nak macam pelajar tu macam pergi kelas, pergi kafe and then tidur kat atas katil. Kita nak pelajar tu maksudnya pergi kelas, balik tu dia ada aktiviti riadah, aktiviti yang dia boleh involve. Sebab daripada tu dia akan asah setiap dia punya soft skill lah dalam diri. Dan mungkin lepas ni Afiq akan cerita macam mana soft skill tu akan buatkan seorang tu lebih maju ke depan. Dan sebagai seorang pelajar yang aktif ni,
kita tahu macam Cik Taufik sini dengan Cik Madali tahu, kita bawa nama Mindset. Bila kita bawa nama Mindset, kita rasa seronok tau, sebab bila kita pergi pertandingan mana-mana, orang akan nampak, oh okey, jadi daripada kampus ni dia akan membawa satu gambaran Mindset. Jadi kepada pelajar-pelajar yang mungkin ingin ceburi macam-macam pertandingan lagi dekat Unique Mindset ataupun di seluruh Unique KL, cubalah untuk jaga nama baik kampus masing-masing. Sebab kita masuk pertandingan ni, kita tak deal dengan diri kita saja. Kita deal dengan kita punya kampus, kita deal dengan kita punya, maksudnya kita bawa harapan seluruh warga kampus. Jadi sebab itulah kita kena niat lillahi ta'ala, untuk kita nak masuk apa-apa, kita nak win together 50-50. Kita bukan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk kampus. Sebab bila kejayaan tu datang, kejayaan tu akan datang bersama. Yang tu Afiq pegang daripada zaman dulu sampailah zaman sekarang. Dan walaupun kita menang, tak bermaksud kita tak mungkin kalah. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Itu adat pertandingan lah. Jadi daripada situ kita akan belajar untuk bangkit semula daripada setiap kekalahan yang kita terima dan kemenangan yang kita terima. Okey, terima kasih kepada saudara Fazil Afiq yang memberikan sedikit perkongsian tentang pengalaman beliau. So saya setuju, bukan sahaja di peringkat universiti ya. Kalau kita tengok daripada peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, di peringkat sekolah lagi, KPM telah mensyaratkan pelajar-pelajar sekolah, sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah, perlu wajib balance ataupun seimbang daripada akademik dan sosial ataupun aktiviti co-curricular. Sekarang ni mereka dah ada dia punya pemakahan dia, 50% akademik, 50% daripada aktiviti co-curricular. So di peringkat sekolah lagi pun mereka dah dititik beratkan tentang keseimbangan ini, aktiviti akademik ataupun aktiviti di luar akademik. Jadi benda tu perlu diteruskan di peringkat kampus. Jadi saya setuju dengan Afiq tadi yang mengatakan apabila kita belajar di peringkat universiti ataupun peringkat terlebih tinggi, kita perlu meneruskan. Ataupun mana yang tak pernah lagi, yang masih pasif, kita kena mencuba, kena mulakan. Kalau tak mulakan, kita tak akan bergerak daripada satu tahap yang kita dah selesa sekarang. Okey, terima kasih kepada Afiq tentang perkongsian sebentar tadi. Teruskan kepada panel yang ketiga, iaitu saudari Anis Alisha dari Baropi. Okey, yang ni kita cerita tentang environment semasa belajar di sini. Jadi semasa Anis belajar dekat sini, apakah suasana yang boleh menarik minat Anis daripada belajar ke bachelor, boleh nak menyambung ke master pula dekat sini? Mungkin dari segi fasiliti ataupun dari segi pembudayaan belajar, apa sahaja yang boleh membuatkan Anis berminat belajar di sini. Okey, silakan. Okay, terima kasih Encik Taufik. So, sebenarnya untuk kita kembali ke satu tempat, maksudnya untuk saya membuat keputusan daripada zaman ijazah, saya kembali ke master di kampus yang sama. Orang cakap tempat yang jatuh lagi kan dikenal, apatah lagi tempat yang kita belajar untuk develop diri kita sendiri. Maksudnya dekat sini kenapa saya rasa lebih berminat untuk kembali ke kampus, antara sebabnya adalah keadaan sekeliling. Maksudnya, contoh, bila saya daripada zaman ijazah dengan technician, dengan staff, mereka memberikan saya satu perasaan yang mana saya tahu yang saya takkan jumpa perasaan ni dekat tempat lain. Maksudnya bila kita dah cintakan satu-satu tempat, susah untuk kita jatuh cinta dekat tempat lain lah. Itu dikata yang senang lah. Maksudnya in terms of kemudahan, dari segi makmal, dari segi tak kisahlah, dari segi kalau minta tolong dengan staff dan segalanya, memang takkan ada satu masalah yang orang cakap dia ni memang susah minta tolong ke apa. Benda tu tak pernah saya lalui sepanjang daripada zaman ijazah sampailah sekarang saya dah tahun akhir master dekat sini, dan mana hati saya tu sentiasa teringatlah dekat Unique KL Mindset. Sebab bila kita dah ada satu keadaan yang membuatkan kita rasa selesa, bukannya saya tak ingin menceburi ke tempat-tempat yang lain, tapi saya tahu
saya dah ada sesuatu yang perlu untuk saya genggam erat, kenapa saya perlu untuk mencari yang lain? Maksudnya macam tu. Dekat UniKL Mindset pun fasiliti sangat-sangat bagus. Maksudnya apa yang kita cari, kita minta tolong technician, pembantu makmal, dan mereka akan menolong sehabis mungkin lah. Maksudnya mereka akan pastikan apa yang kita inginkan akan mereka penuhi dengan sebaik mungkin lah. And then apa yang saya boleh bagi tips dekat adik-adik yang mungkin lepasan SPM ataupun diploma, kenapa perlunya untuk masuk dekat sini? Sebab saya percaya dekat sini saya belajar erti berdikari, saya pun belajar erti berdisiplin. So saya pernah tahun lepas saya pernah internship daripada bulan 1 sampai ke bulan 6, dan alhamdulillah saya juga telah diberikan kesempatan daripada pihak company saya untuk terus bekerja di situ. Jadi dekat situ saya bekerja sekejap, namun minat saya tu untuk terus meneruskan pelajaran di bidang master, dan saya rasa ini KL Mindset adalah tempat yang terbaik. Sebab saya diberikan projek yang sangat-sangat akan membantu untuk mengharumkan nama, bukan nama kampus saja, tapi insya-Allah projek yang tengah saya jalankan sekarang akan membantu mengharumkan nama negara satu hari nanti. So saya rasa macam saya dah ada jiwa yang penuh dekat UniKL Mindset. Saya diberikan staf, kawan-kawan dan juga pembantu amal yang sangat-sangat membantu, dan saya percaya insya-Allah daripada sinilah kita akan develop sesuatu yang baru, bukan membanggakan nama kampus tapi membanggakan nama negara satu hari nanti. Wow, itu dia sedikit perkongsian daripada Anis. Visi yang besar, bukan saja mengharumkan nama kampus, tapi kemungkinan insya-Allah kalau dimakbulkan, kemungkinan akan mengharumkan nama negara satu hari nanti. So satu kita doakan itu satu inspirasi yang kita boleh ketengahkan nanti. Okey, sampai-sampai itu jangan lupa boleh like, komen dan share di FB kita dan Instagram. Sampai-sampai itu boleh share pada kawan-kawan. Tag lah kawan-kawan mana-mana yang sedang mencari peluang untuk belajar, kawan-kawan yang sedang mencari mana dapat SPM, dapat STP, yang tak ada lagi tengah pening nak cakap mana nak belajar lagi ni. So inilah salah satu tempat yang terbaik setakat ini yang kita boleh wawarkan. Okey, kita teruskan kepada round 2. Kita kembali kepada saudara Fazil Afiq pula. Okey, kita tengok pada Afiq, pada pengalaman pelibatan yang aktif. Tadi beliau ada mengatakan macam mana bila dia terlibat dalam aktiviti, contoh masuk beliau ni Johan Pantun peringkat UniKL pada tahun ini Afiq telah mendapat Johan di peringkat divisi Kuala Lumpur. Jadi dekat situ apa yang soft skill anda dapat, ataupun bukan di pantun saja ataupun aktiviti lain, apa yang boleh anda dapat dalam melibatkan diri, menceburkan diri dalam aktiviti-aktiviti di luar ni? Terima kasih pada Cik Taufik sebagai menjadi kita. Okey, untuk pengetahuan adik-adik di luar sana, UniKL kalau dalam bidang sukan kita akan panggil KSSU, iaitu pelibatan daripada setiap kampus dalam bidang sukan. Tapi kalau dalam bidang co-akademik, kita ada Olympiad dan Art Festival. Olympiad tu kalau daripada student MRSM dia akan familiar dengan Olympiad, tetapi di peringkat universiti seperti UniKL Mindset, Art Festival dan Olympiad ni adalah satu pertandingan yang meliputi setiap pertandingan seperti pidato, kebudayaan, menari, pantun, dikibarat dan sebagainya, termasuk dalam teater. Jadi daripada pelibatan Afiq dalam Art Festival, sebab Afiq start daripada Art Festival dan Olympiad, Afiq dapat banyak soft skill yang Afiq boleh terapkan dalam diri. Sebab daripada pelibatan-pelibatan ini, terutama sekali adalah confident. Bila kita masuk satu pertandingan seperti pidato terutamanya, kita berdiri di kalangan orang ramai, dan di situ kita akan rasa satu nilai ataupun satu perasaan yang takut mula-mula. Tapi at the end of the day, kita akan tahu bahawa setiap apa yang kita tempuh semua tu, kita akan build confidence lebih pada diri kita. Daripada confidence itulah kita boleh terapkan dalam akademik seperti presentation dalam depan kelas, untuk bercakap depan khalayak student dan sebagainya. Sebab nilai-nilai ni penting untuk kita nak carry pada masa akan datang, terutama dalam bidang kerjaya. Jadi soft skill ni
semua orang boleh dapat kalau dia berani untuk nak dapatkan dia. Sebab bila kita nak duduk, kita nak tunggu soft skill tu datang, tak akan dapat sampai bila-bila. Sebab kita nak kena cari, kita nak kena kaji di mana kita punya kemampuan untuk kita nak dapatkan add value dalam diri kita tu. Jadi dekat sini aku nak cakap communication tu sangat-sangat penting dalam kita punya kitaran harian. Bila kita masuk pertandingan apa-apa ataupun kita adapt dengan surrounding kita dalam kehidupan kita, kita nak kena jaga kita punya aspek-aspek yang macam tu. Sebab kita hidup dekat dunia ni bukan kita seorang. Kita hidup dengan ramai orang yang berlatarkan pelbagai background. Dan kadang-kadang someone yang tak tahu dia punya arah tuju, dan kita kena adalah communication tu untuk kita nak lead dia, kita nak bagi dia macam mana nak tuju ke arah yang dia nak sepatutnya. Dan bagi Afiq dalam hidup ni, Afiq ada dua prinsip, iaitu satu student yang A, satu student yang B. Student yang A ni dia dah ada dia punya add value, dan dia dah dapat dah apa yang dia nak, iaitu dia punya kejayaan. Dan student B ni dia dah ada, dia mahu, contoh dia nak benda tu tapi dia tak ada add value. Jadi untuk student yang B ni kebanyakan adalah student-student di IPT. Dia nak benda tu tapi dia tak berani, dia tak ada confidence, dia tak ada kemampuan untuk nak pergi ke arah tu. Jadi apa yang penting kat sini adalah student-student daripada golongan A tu, dia nak kena bimbing lah rakan-rakan yang berada di golongan B. Kadang-kadang kita tengok kawan tu aktif sukan, dan kita pun nak try sukan. Sebab Afiq pun bukan aktif dalam bidang sukan, tapi Afiq more to akademik. Tapi kawan-kawan yang lain pun dia suruh involve dalam bidang sukan seperti riadah dan sebagainya. Jadi ini adalah keseimbangan untuk kitaran hidup kita. Sebab daripada benda-benda ni akan jaga kita punya kehidupan lifestyle di kampus. Macam di Unique Mindset sendiri, petang-petang kita nampak student foundation, kadang-kadang master, degree dan sebagainya pun turun riadah, main macam takraw, bola tampar, bola sepak dan sebagainya. Tapi waktu PKP ni kita nampak sedikit kekangan sebab kita nak jaga SOP kan. Tapi benda ni kita tak boleh nak stop buat selama-lamanya. Kalau kita tunggu COVID, kita pun tak tahu penghujung dia bila. Daripada sinilah kita nak kena jagalah kita punya soft skill dan sebagainya. Sebab soft skill ni tak semestinya masuk pertandingan. Dia boleh daripada kita bangun pagi sampailah kita tidur, kita boleh dapat benda tu. Daripada kita nak kita buka social media, kadang-kadang kita nak tanggani kadang-kadang haters contoh kan, macam keyboard warrior. Dari situ kita kena set mind kita untuk kita positif selalu. Sebab kalau kita nak fikir, kadang student ni kalau dapat result, contoh akademik dia dapat result yang kurang daripada kawan dia, ramai orang kadang-kadang yang fikir, oh dia ni tak study, dia ni aktif lah apalah. Sedangkan kita tak tahu dia tu punya lifestyle macam mana. Jadi kita tak boleh lah macam tu, sebab dia akan beruntuhkan kita punya soft skill tu lah. Maksudnya soft skill ni dia meliputi pasal macam mana kita nak cover kawan-kawan dan sebagainya. Sebab dalam hidup kat uni kita kena sama-sama, bergerak sama-sama. Sebab parents semua kat rumah, kita kena survive daripada A sampai Z, di samping lecturer-lecturer dan fellow yang tolong lah. Jadi untuk nasihat Afiq untuk adik-adik yang di luar sana, untuk soft skill ni satu je, percaya pada diri sendiri, berani untuk tempuh segala cabaran dan berani untuk dapatkan apa yang dia nak. Sebab tak semestinya awak semua tak ada basic daripada sekolah, tak pernah masuk pidato, tak pernah masuk pantun dan sebagainya, tak pernah masuk sukan, awak tak boleh nak tak mesti tak boleh untuk dapatkan achievement di peringkat universiti. Sebab masuk di universiti, awak kena tahu yang setiapnya bermula daripada awak sendiri. Sebab kita dah surround dengan orang baru, kita dah duduk dengan lecturer, bukan daripada cikgu sekolah menengah. Sebab apa yang kita bawa daripada sekolah menengah tu adalah kita punya persiapan, kita nak survive di peringkat universiti. Tu je. Okey, terima kasih kepada saudara Fazil Afiq. So itu persiapan yang Afiq kata, maknanya daripada sekolah, ataupun yang tak ada langsung, daripada sekolah, tak ada bakat, boleh dimulakan bakat tu di peringkat kampus. Ada yang daripada sekolah tak tahu langsung bermain sukan, tapi dia masuk je di kampus dan berkawan dengan kawan-kawan yang bagi aktif dalam sukan ni, terus boleh mewakili kampus, boleh mewakili ni. Dan di Unique Mindset ataupun di Universiti Kuala Lumpur, perbezaannya
kepada yang kaki-kaki bangku, bukan kaki bangku maknanya yang kurang aktif dalam sukan, yang kurang berbakat dalam sukan ni, mereka ni boleh menyertai di bidang kesenian pula, macam art festival tadi. Kita boleh masuk pantun, tarian, main cak lempong, main gitar. Itu semua soft skill tu ada di UniKL Mindset ni. Betapa hebatnya UniKL menyediakan platform-platform tersebut untuk anda semua. Okey, kita baca komen tadi ada mengatakan permintaan untuk saudara Afiq membelanja serangkap pantun. Payung. Kita bagi payung sikit, serangkap pantun untuk Afiq. Penutup, okey. Okay. So Afiq kata penutup nanti dia belanja pantun sikit. Jadi kita teruskan kepada saudari Alisha. Soalan yang kedua. Okey Anis. So bila Anis belajar dekat sini, itulah para pelajar ataupun para penonton dari luar sana, para ibu bapa mungkin risau bila anak datang ke sini, adakah mereka ni boleh pergi ke beli barang dekat ke dengan kedai ataupun duduk dekat kawasan. Mungkin kalau search Google tengok UniKL Mindset ni memang kawasan yang pedalaman, bukan pedalaman tapi terpencil. Di kiri kanan ada Bukit Bakau ada. Jadi dekat situ kalau Anis masuk dekat sini, mungkin Anis boleh share apakah jenis-jenis hiburan yang Anis boleh menyertai ataupun boleh meriliskan tension di kampus ni. Okey, silakan. Okay, so terima kasih Encik Taufik. Okay, bagi saya, orang-orang yang betul mengenali saya tahu saya adalah seorang yang sangat suka berbelanja sebenarnya. Saya rasa itu normal lah untuk seorang perempuan. Betul. Jadi apa aktiviti yang saya boleh buat, yang saya pernah buat dan saya akan buat sepanjang saya berada dekat sini. Okay, saya nak semua orang tahu bahawa bila kita masuk ke UniKL Mindset, di sini persekitarannya adalah sangat balance, sangat seimbang. Maksudnya dekat sini, walaupun anda search Google UniKL Mindset mungkin dekat tempat terpencil, jauh ke dalam kampung, tapi sebenarnya apa yang saya nak promote dekat sini, kita tak semestinya duduk dalam kampus mata-mata. Kita dekat dengan Melaka Premium Outlet. Tiap-tiap hujung minggu saya mesti pergi dekat sana, tengoklah apa yang boleh saya beli. Dekat A Famosa. Lepas tu dekat A Famosa tu pun kita ada tempat untuk mandi-manda, untuk kita makan-makan. Dekat situ semua ada dan sangat dekat dengan kita punya kampus sebenarnya. And then dekat UniKL Mindset pun, kalau kita betul-betul nak ke Bandar Hilir pun tak adalah jauh macam sampai ke 2-3 jam. Tak, kita hanya perlukan dalam 45 minit dan kita dah. Dan semua orang tahu Melaka adalah tempat untuk kita jalan-jalan. Dan dekat sini kita tengok bahawa bila kita tak terlalu duduk di bandar, duit tak akan selalunya habis, tapi akan habis bila kita dah betul-betul buat planning dengan kawan-kawan. So bila dalam sebulan sekali kita akan ke bandar, dan benda tu bagi saya sendiri personally, mak ayah mungkin risau andainya anak-anak tak ada hiburan, tapi saya tak pernah tak terhibur lah sepanjang saya dekat UniKL Mindset ni. And then macam Cik Mak Dali cerita tadi, ada tempat kolam air panas dan sebagainya. Dekat sini kita seimbang. So bagi saya hiburan tu bukan satu permasalahan. Bila masuk dekat satu-satu kampus, kita takkan terhibur, takkan ada hiburan. Bagi saya sepanjang saya dekat sini 5 tahun, Alhamdulillah saya masih mempunyai hiburan yang sangat-sangat balance lah orang cakap. So tak ada masalah lah untuk masuk ke UniKL Mindset. Okey, terima kasih. Itu sikit perkongsian daripada Anis yang mengatakan masuk sini bukanlah kita tak terhibur lah. Maknanya banyak lagi tempat-tempat yang kita boleh meriliskan tension sambil-sambil kita dah pernah belajar, dah stres dengan final exam, dengan lab report kan. Jadi kita sambil-sambil itu kita boleh berhibur di tempat-tempat semua sekitar-sekitar sini. Dan advantage-nya kalau kata kita belajar di tempat di bandar ni, so kalau dekat bandar ni kiri wayang, kanan karaoke, depan shopping, so kemungkinan duit kita tu lagi cepat habis. Jadi kita berada di kawasan yang pedalaman sikit ni, kita boleh kontrol kewangan kita. Okey, saya ada baca dekat ada FB Messenger, ada kita punya penonton yang message FB Messenger di UniKL Mindset. Dia kata, saya Muhammad Qayyum dari Kedah. Saya adalah seorang atlet mewakili sekolah, daerah dan negeri. Adakah bakat saya ini boleh diteruskan di kampus Mindset untuk ke peringkat seterusnya? Soalan yang baik ni. Terima kasih Muhammad Qayyum yang menghantarkan soalan kepada kami. Okey, soalan ni sebenarnya baik.
Dan saya rasa panel kita boleh menjawabnya. Dan panel yang paling sesuai untuk menjawab, panel kita Cik Mat Dali lah. Sebab beliau adalah seorang macam tadi beliau kata, beliau ni adalah seorang atlet bola tampar mewakili Malaysia 2 tahun mewakili Malaysia dalam Asian University Game AUG. Jadi beliau adalah seorang yang saya rasa atlet yang berbakat, yang boleh meneruskan di peringkat kampus. Di sekolah ada main, dia sambung ke peringkat kampus. Jadi saya rasa beliau boleh menjawab persoalan ini. Untuk Muhammad Qayyum, silakan. Okay. Terima kasih kepada penonton kita tadi Muhammad Qayyum memberikan soalan. Saya cuba jawabkan, saya cuba kupaskan. Alhamdulillah bagus, saudara ada bakat dan telah ditonjolkan sehingga peringkat negeri. Alhamdulillah. Sayang jika bakat-bakat ini terhenti jika masuk ke mana-mana kampus ataupun institusi yang tidak meneruskan ataupun sokong bakat ataupun menyambung kesinambungan bakat adik Qayyum tadi. Okey, apa saya nak explain kat sini sedikit sebanyak ada kena-mena dengan pengalaman saya di UniKL Mindset ni lah. Jangan risau, adik Qayyum dah boleh terus standby untuk orang cakap mendaftar di UniKL Mindset. Sebab apa? Okey, sebab apa? Saya beritahu sebab-sebabnya. Mindset secara khasnya ataupun UniKL secara umumnya sangat menggalakkan ataupun sangat suka ataupun agresif untuk mencungkil bakat-bakat ni. Jangan risau. Kalau kata korang masuk dekat UniKL Mindset pun belum berbakat, kita akan beri bakat-bakat baru. Kita akan cuba cungkilkan bakat-bakat anda. Ini kan pula kalau daripada saudara Qayyum tadi memang dah ada. Cuma di UniKL Mindset kita akan asah lagi bakat tersebut. Sama macam saya juga, sebelum saya masuk UniKL, wakil rumah merah, rumah hijau je. Tapi saya wakil rumah hijau, rumah merah di sekolah-sekolah. Tapi Alhamdulillah saya diberi sokongan yang penuh daripada UniKL Mindset dan parent saya pada waktu itu untuk saya meneruskan bakat ini di peringkat lebih tinggi lah. Sokongan ini bukan datangnya dari segi hikmat nasihat saja ataupun orang cakap go. No. Mindset beri dari segi kewangan pun ada. Daripada kejurulatihan pun ada. Apa saya nak maksud kat sini is UniKL Mindset sanggup hire ataupun kita jemput coach yang bertauliah daripada luar untuk training saya dan tim saya pada masa tu untuk ketengahkan tim ni. Dan Alhamdulillah daripada ramai-ramai saya seorang terselit untuk ke peringkat Asian University Game mewakili seluruh universiti di Malaysia di Kuala Lumpur pada 2008 dan 2010 di Chiang Mai. Dekat sini saya nak tekankan di mana UniKL Mindset tidak akan menguburkan minat-minat orang yang daripada sekolah ke daripada kecil ke, malah Mindset akan mengembangkan lagi. Okey, saya nak inform juga bukan pada minat, jika anda berminat pada sukan is okay, but mungkin ramai lagi di luar sana yang tak minat sukan sebenarnya, tapi dia ada bakat contoh tarian ataupun nyanyian dan ramai sebenarnya. Kebudayaan lah, dari segi kebudayaan, donor sayang ke apa. Jangan risau. Boleh juga terus mendaftar untuk UniKL Mindset. Sebab apa? Okey, sebab apa? Di Mindset ini kita ada lebih 30 klub. 30 klub ni bermacam-macam karakter ataupun bermacam-macam objektif klub ini ditubuhkan. Dan salah satu klub is Irama Warisan lah untuk kepada mana-mana adik-adik yang orang cakap sukakan tarian, muzik. Ya betul. Boleh join klub ini. Dan klub ini bukan sebarang klub. Klub ini telah pergi ke peringkat nasional juga untuk persembahan dan juga telah dipanggil untuk convocation UniKL sebelum ini. Dan mereka juga sedikit sebanyak menerima bayaran daripada tempahan-tempahan daripada pihak luar yang menjemput mereka untuk membuat persembahan lah. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang masih aktif lagi klub tersebut. Kita ada band, kita ada calempong macam Cik Taufik inform tadi.
set tersebut semua disediakan oleh Unicare Mindset, dan alhamdulillah hasil kreativiti dan hasil daripada wang yang diterima, pihak pelajar-pelajar kita upgrade instrumen-instrumen, dan alhamdulillah sekarang semakin banyaklah kita punya instrumen di bawah kelab kebudayaan ini. So sekali lagi lah saya nak tekankan kepada adik Qayyum tadi, teruskanlah niat anda, jangan berhenti di situ. Alhamdulillah anda mempunyai potensial yang sangat bagus untuk kita ketengahkan lagi. Jangan stopkan anda punya minat, sambil kita tumpukan kepada akademik, and untuk kita dapatkan sebelum ijazah, maybe minat tersebut boleh diteruskan di Unicare Mindset. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Madali. Jadi rasanya terjawab persoalan daripada Mak Qayyum. Kalau ada persoalan lagi daripada kawan-kawan yang lain, boleh share, jangan risau. Boleh PM di FB Messenger. Okey, kita teruskan dengan kita kembali kepada adik Afiq. Adik Afiq, saudara Afiq. Saudari Fazin Afiq. Mak dah macam adik-beradik kita kat sini. So, soalan terakhir kepada saudara Afiq duduk di hostel, duduk di asrama. So mungkin pelajar-pelajar sangat risau, macam dekat sekolah bila masuk asrama je ada yang homesick, yang rindu kepada ibu bapa. Jadi pada Afiq sendiri duduk di sepanjang daripada di rumah sampailah ke bachelor ni, macam mana pengalaman Afiq duduk di asrama ni? Adakah membosankan? Adakah asrama ni celik mata sampai tutup mata? Apa yang anda buat? So boleh kongsikan kepada penonton. Ramai yang ibu bapa risau pada anak-anak sebab daripada ada yang anak-anak mereka yang tak pernah duduk asrama di peringkat sekolah, dan mereka risaulah untuk anak-anak mereka bila diorang boleh survive ke tak bila masuk ke peringkat universiti. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa yang melihat live kita pada hari ini, menonton sama-sama, Afiq ingin nak berkongsi sedikit pengalaman sebab Afiq daripada sekolah bukan daripada asrama penuh ataupun yang tinggal dalam asrama waktu sekolah. Afiq daripada rutin harian ulang-alik ke kelas, balik ke rumah, dan bila masuk ke Unicare Mindset, benda tu tak jadi penghalang pun untuk nak survive dengan rakan-rakan yang lain bila masuk ke kampus. Okey, untuk nak bercerita pengalaman sebagai seorang pelajar Unicare Mindset, daripada bangun pagi sampai tidur malam, sangatlah seronok sebab banyak aktiviti yang kita boleh buat di Unicare Mindset. Contohlah, daripada bangun pagi, kita tahu asrama kat sini alhamdulillah sangat selesa. Afiq banyak pergi ke asrama-asrama lain seperti sebelum ni, macam pertandingan dan sebagainya, dan Afiq tak pernah lah macam nak ragu-ragu dengan asrama kampus sendiri, sebab bukan nak puji kampus sendiri, tak, memang selesa sangat-sangat. College kita orang dekat Unicare Mindset memang selesa, bersih dan cantik, dan fellow juga Cik Madali sangat-sangatlah tolong student. Kadang-kadang student kadang masuk lambat kan, macam beli barang beratur panjang kat supermarket semua. Jangan risau, fellow kat sini sangat membantu student jaga budi bercara, jaga anak-anak kat college macam anak sendiri. Kadang-kadang fellow sini turun main bola tampar sama-sama semuanya. Jadi bangunnya pagi, kat kafe tu dah sediakan sarapan. Jadi student-student, untuk ibu bapa jangan risau, anak-anak dia boleh survive lagi dengan kehidupan yang baru. Dia tak culture shock. Mungkin homesick ketika mula-mula, yang tu biasa kan. Pergi mana-mana pun akan homesick sebab kita dah biasa dengan family, kita dah biasa dengan kehidupan kita dekat rumah. Jadi bila masuk ke sini, homesick tu maybe dalam 1-2 hari. Bila dah jumpa kawan-kawan, dia akan hilang homesick tu automatik. Okey, bangun pagi pergi ke breakfast, lepas tu pergi ke kelas. Sebab bila anak-anak ibu bapa masuk ke kampus, diorang akan dapat jadual masing-masing. Diorang akan ikut kelas diorang tu depend on time management yang tentukan, dia punya timetable tu. Jadi pergi kelas, ada kelas tutorial, ada kelas lecture. Dan kadang-kadang kelas tu dia tak meliputi akademik semata-mata dekat Unicare Mindset ni. Dia ajar student ni dalam soft skill ataupun skill dalam lab, terutamanya untuk handling chemical, material dan sebagainya. Jadi mungkin ramai adik-adik di luar sana yang masih takut dengan kimia. Kadang-kadang dekat peringkat sekolah ni, diorang sangat takut untuk ambil kimia. Sedangkan bila masuk sendiri, ambil sendiri pelajaran kimia, dan
bila diorang dengar chemical engineering, chemical technology engineering, diorang takut nak merasai pengalaman sebagai kejaya dan sebagai pelajar dalam kos tu. Jangan risau adik-adik, masuk ke sini kita akan belajar daripada A sampai Z, kerana lecturer kat sini dia sangat-sangat bantu. Kadang-kadang sampai ke malam lecturer test, ada apa-apa masalah ke, nak tanya apa-apa ke, kadang-kadang test, kalau tak perform lecturer tanya, ambil balik retest. Kadang-kadang apa yang kita jangkakan tu tak semestinya realiti. Jadi adik-adik yang cuba nak masuk ke dalam chemical engineering technology, teruskan hajat anda dan rasai sendiri pengalaman di Unichem Mindset. Sebab Unichem Mindset ni sendiri pegang kepada motto the right chemistry for choice, ataupun the right chemistry for success. Sebab kita kat sini memang bukan nak ajar adik-adik untuk ke bidang kimia semata-mata. Sebab kat sini ada dalam bidang bioproses, ada dalam bidang alam sekitar, makanan, bioproses dan pure chemical engineering sendiri, dan juga polimer. Jadi macam-macam bidang adik boleh try. Sebab kita tengok waktu PKP zaman sekarang ni, bidang chemical engineering sangat laju, seperti penghasilan PPE, polimer sendiri, glove semua tu. Adik-adik boleh tengok sendiri apa yang application yang sudah diterapkan pada zaman sekarang ni. Jadi adik-adik bila masuk ke sini, petang adik boleh riadah bersama-sama, turun main takraw dan sebagainya, dan fasiliti sangatlah best. Dan untuk pengetahuan adik-adik, sini ada gym, dan gym sini sangatlah function tak selesa. Dan siapa yang minat untuk ke gym tu, bolehlah datang ke sini, teruskan anda punya minat tu. Dan kadang-kadang boleh main badminton malam-malam dekat court Dewan, dan macam-macam lah adik-adik boleh buat kat sini. Lifestyle sini sangatlah bagus. Jangan rasa masuk kampus tu awak punya minat, awak punya semua yang dah biasa buat dekat rumah tu terbatas. Sebab bila masuk kampus, awak boleh teroka lagi macam-macam benda. Masuk ke Unichem Mindset, awak boleh go to the program, macam-macam program yang melibatkan communication, leadership, dan program-program CSR, sukan dan sebagainya. Sebab daripada benda itulah awak macam kalau balik cuti SEM contohnya, awak akan macam rindu nak balik kampus balik untuk nak sambung aktiviti-aktiviti tu. Okey, untuk selepas tu tamat sesi akademik daripada pagi sampai petang, bila malam pula, okey, kebanyakan malam ni ramai orang training. Macam kita nampak bila sukan dia akan training waktu petang. So siapa yang adik-adik minat lah bila sukan, awak semua boleh go to riadah waktu petang habis kelas. Sebab kita nak rehatkan kita punya stres bila belajar dan sebagainya. Dan bila siapa yang terlibat dalam kebudayaan seperti menari ataupun berdikir barat, pantun, pidato dan berlatih sama kumpulan, diorang akan berlatih waktu malam. Jadi malam tu takkan mati. Malam tu maksudnya sentiasa hidup. Jadi macam pengalaman Hafiz sendiri, bila habis kelas petang, malam tu go to training dengan team. Jadi bila training ni kita akan rasa macam lupalah kejap macam test, release stress. Sebab kita tak boleh nak stress sentiasa. Sebab ya betul, kita kena belajar tapi kita kena seimbang. Kita nak kena rehatkan mental kita semua. Di samping kita tahu weekend tu memang adalah masa rehat, tapi weekend bagi Hafiz, satu hari adalah untuk kita rehat, satu hari untuk kita buat balik assignment yang kita ada semuanya. Jadi malam tu awak semua boleh try untuk training dengan team masing-masing untuk dapatkan pengalaman yang best di kampus. Sebab lifestyle kat sini sangatlah menarik. Awak sendiri kena rasa pengalaman kat sini. Awak masuk ke sini, awak akan dapat pengalaman yang tak boleh dibeli dekat mana-mana kampus. Walaupun sini adalah satu fakulti dan tak bercampur dengan fakulti lain, tetapi pengalaman dan kemerahan student lifestyle kat sini bersamaan dengan satu kampus yang besar. Sebab kat sini sama-sama bekerjasama untuk kita nak hidupkan lifestyle di sini. Jadi bagi Hafiz, kepada adik-adik tips kat sana, jangan risau, jangan takut untuk dapatkan pengalaman. Sebab kat Unichem Mindset ni, bila awak masuk je kat sini, pengalaman tu akan banyak. Sebanyak mana awak involve, sebanyak tu lah pengalaman yang awak akan dapat. Dan insyaAllah kepada adik-adik yang ingin sambung ke intake Januari ataupun yang masih lagi tercari dan menonton live kita pada hari ini, datanglah ke Unichem Mindset. Kami pun menanti awak dekat pintu sini untuk ajar sendiri awak semua macam mana merasai zaman-zaman sebagai seorang student. Kadang-kadang kat sekolah dia takut, dia tak pernah nak cubakan dalam pelbagai aktiviti. Dia macam diam, dia takut bila nak join. Okey, sini akan marah waktu sekolah. Kat sini tidak, sini tak ada pun seniority.
kadang-kadang tak tahu pun dia tu budak degree, dia budak diploma, dia budak master, macam ni master tak tahu pun kalau sekali tengok. Tapi bila dah dalam satu bulan dah masuk sukan, semua tu dah boleh jadi member, dah dapat dah pengalaman. Jadi jangan takutlah untuk masuk ke student lifestyle di Unicat Mindset, sebab semua tu adalah pengalaman yang Afiq sendiri tak nak pergi ke kampus lain untuk sambung ijazah sarjana muda. Nak sambung ke sini juga, sebab bila kita fikir balik, nak sambung ke tempat baru adalah ambil masa untuk kita adapt dengan surrounding baru. Biar kita dah selesa dengan sini, sinilah tempat tanah tumpah darah lah, bak kata orang dulu. Jadi kita sambunglah sampai, sebab kita pun dah selesa sini. Sebab tu kita cakap kepada adik yang kat luar sana, datang sendiri kat Unicat Mindset, rasa sendiri student lifestyle. Jangan risau, sini sangatlah meriah, sangatlah produktif hidup anda. Dan sini staff semua sangat membantu. Jangan risau, akademik semua kan berjalan dengan seiring. Okay lah, Syafiq pantun tadi kata nak panggil. Boleh. Okey, belanja. Okey, Afiq ada satu pantun untuk semua yang melihat kita punya live hari ini. Okey. Cantik si dara di tepian beranda, memegang songket di pantang seni. Universiti Mindset pilihan anda, kami menunggu di pintu sini. Okey, terima kasih kepada 2-3 kucing. Okey, terima kasih kepada saudara Fazil Afiq yang telah beliau membaca pantun, serangkap pantun tadi. Saya nak jawab nanti, itu habis itu dia nak jawab. Okey, itu dia. Terms yang paling banyak diundang tadi, jangan takut. Itu dia. Jangan takut pada adik-adik di luar sana. Nak masuk sini tak ada masalah. Okey, kita teruskan soalan terakhir kepada Alisha. Tadi Afiq ada begitu, kita sekarang dalam mod PKPB. Kita Melaka baru saja selesai PKPB, sekarang ada PKPB semula. Nak ikutkan, kita masih lagi dalam pandemik COVID-19 lah ceritanya. So pada ketika awal-awal pandemik COVID-19, apakah pengalaman Anis sebagai penghuni di asrama ataupun di Unicat Mindset ni? Apakah peranan-peranan kampus untuk menjaga kebajikan di semasa pandemik tersebut, dan apa saja kebajikan yang pihak kampus menjaga anda selama anda berada di sini? Okay, so terima kasih Encik Taufik. So dekat sini saya nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada MARA, UniKL, especially Mindset. Dan saya sangat-sangat terhutang budi kepada dekan, kepada fellow yang sangat-sangat menjaga kami sepanjang. Kebetulanlah saya terperangkap PKP di sini. Itulah nak dikatakan satu, yelah macam itulah. Saya di sini dan kebetulan adik saya pun ada di sini yang merupakan pelajar daripada universiti lain. Dan ketika itu tak payah tipulah mak ayah risau hari-hari telefon macam mana hidup dekat sini. So masa tu kan kita dalam satu pengadaptasian keadaan baru, yang mana kita tak dibenarkan untuk keluar langsung, nak keluar pagar pun tak boleh, hanya duduk dalam sini. Dan masa tu apa yang saya boleh cakap, pengalaman dan kenangan yang saya takkan lupakan seumur hidup saya, sangat-sangat memberi tekanan, especially when it comes to keadaan mental, yang mana kita terperangkap dan kita tak boleh balik ke kampung, tak boleh jumpa family. Masa tu hanya Allah sahajalah yang tahu. Namun syabas saya ucapkan kepada Encik Mak Dali, kepada fellow-fellow UniKL Mindset yang sangat-sangat prihatin. Contohnya yang saya boleh cakap, dari segi pembahagian makanan sangat-sangat teratur dan sangat-sangat efektif. Walaupun saya ada adik yang daripada universiti lain ni, UniKL tak pernah UniKL Mindset tak mengabaikan, maksudnya tak menganaktirikan adik saya. Dan ada juga student lain yang ada adik-adik yang terperangkap sekali dekat sini. Mereka sangat-sangat menjaga dari segi kesihatan, setiap hari cek suhu. Dan fellow juga telah menyediakan satu kemudahan, iaitu kalau nak beli barang-barang dapur, macam contoh tak ada shampoo, tak ada sabun, jangan risau, fellow ada. Macam apa yang Afiq cakap, mereka jaga kami pelajar-pelajar dekat sini sama macam mereka menjaga anak-anak mereka dekat sini. So dekat sini saya cuba untuk bagi tahu kepada ibu bapa dekat luar sana, jangan risau, jangan takut untuk lepaskan anak-anak puan-puan untuk dalam jagaan fellow kita. Saya boleh cakap fellow kita
A+ lah. Maksudnya daripada hari pertama terperangkap sampai hari terakhir saya dikembalikan ke keluarga saya pun Felo jaga dari A sampai Z. Dan syabaslah Uni KL, syabas Mara dan especially syabas Felo Uni KL Mindset. Itu sahaja. Okey, terima kasih kepada Saudari Anis Alisha yang telah menggulung tentang kebajikan yang telah itu servis yang telah kami berikan kepada anak-anak yang telah belajar di sini. Mereka kami anggap sebagai satu keluarga, satu macam adik-beradik, macam anak beranak. Sebab itulah kita menjaga. Sebab kita fikir besok anak kita pun kalau belajar dekat luar, macam mana anak kita ni dijaga oleh pihak kampus. Jadi itulah bukti-bukti. Kami bukan membohong, itulah bukti-bukti daripada pelajar-pelajar yang telah merasainya sendiri pengalaman tu. Okey, tambahan sikit tentang ada komen-komen mengatakan kita di hostel, yang mengatakan wifi di hostel sangat terbaik. Setakat ni setiap floor kita ada coverage. Dekat situ pun salah satu servis yang kita, sebab dalam zaman sekarang ni dengan PKP ni norma baru, semuanya kelas online. Kita ada kelas secara belajar dalam online, exam pun sekadar online, test online. Jadi kita memerlukan internet yang sangat baik. Jadi di peringkat kampus kita sentiasa upgrade untuk memastikan pelajar-pelajar kita ni dapat melayari internet untuk mereka menyambung pelajaran dalam keadaan normal baru sekarang ni. Okey, Cik Madali yang terakhir untuk menggulungnya. Zaman dahulu kalau kita belajar ataupun kita menyertai aktiviti, kita hanya paling kurang kita hanya dapat pengalaman. Dapat pengalaman kita boleh bawa ke mana-mana saja. Tapi sekarang ni yang kita dah tahu, untuk pelajar-pelajar baru pun yang dah tahu pun, kita ada satu namanya Jihok. Apa itu Jihok? Dan apakah peranan Jihok tu dan apa faedah Jihok tu kepada pelajar-pelajar yang boleh mereka guna pakai? Okay, so boleh terangkan sedikit? Okey, terima kasih. Bila saya nak terangkan pasal Jihok ni, saya terasa sedikit kerugian lah. Sebab zaman saya dulu tak ada. So sangat beruntung lah adik-adik yang sekarang ni sudah ada sistem Jihok ni. Okey, saya suka nak explain kat sini secara simple lah. Kita secara simple supaya tak nak pergi mendalam sangat. Kalau saya nak terangkan A to Z berkenaan Jihok ni nanti mungkin besok baru habis kita. Okey. So kita simpulkan cuma basic-basic yang ramai student ataupun semua orang di luar sana kena faham yang Jihok ni, Jihok pun mungkin ramai yang tak tahu. Jihok is graduate high order critical skill. Okay. So Jihok ni sebenarnya senang cerita macam mana Unique Mindset ni nak membentuk sasya diri ataupun yang tadilah kita panggil added value dekat dalam diri setiap pelajar yang kita produk-produk kita sebagai maksudnya graduate kita yang akan menempuh alam pekerjaan pula. Okey, senang cerita untuk senang faham Jihok ni, saya suka samakan ataupun ambil contoh seorang nelayan, sebab saya pun nelayan kan. Nelayan moden. Tadi saya ada tengok dalam komen tu supaya nelayan moden. Okey. Nelayan basic ilmu yang dia perlu ada is perlu pandai bawa bot, perlu pandai buang bukan untuk tangkap ikan. Sama macam student, basicnya akademik perlu power, perlu hebat. Itu memang tak boleh lari, itu memang kena ada Objektif utama. Objektif. Kalau nelayan tak tahu nak buang jaring, maksudnya dia pergi melancong je lah. Kalau petani. Baik jadi petani lah. So itu basic, maksudnya akademik student perlu ada. So apa yang kita nak terapkan dalam diri pelajar-pelajar ni pula. Okey, kita ambil contoh balik yang tadi pasal nelayan tadi. Selain daripada ilmu-ilmu dia nak buang jaring dan bawa bot, enjin apa semua, dia perlu tahu air pasang surut. Contoh. Okey, ilmu ni bukan sekadar teori saja. Ianya perlu dirasai. Kalau kata panel kita Afiq tadi, pengalaman tu perlu. So kita dekat Mindset ni kita sediakan platform-platform untuk student-student kita ni mencuba ataupun merasai apa dia punya pengalaman yang boleh dibawa ke alam pekerjaan nantilah. So selain daripada itu, kita kena sebagai seorang nelayan juga perlu siapkan diri dengan ilmu ataupun pengetahuan tentang macam mana kita nak tahu cuaca ni akan ribut. Contoh, kan kita main rendah je ke laut, tak tahu apa-apa ilmu, tahu-tahu dah kena ribut tengah-tengah laut. Saya pernah kena, tu sebab yang saya kata saya tenggelam tadi tu. So maksudnya tak cukup lagi ilmu dia tadi.
So bila ada ilmu-ilmu yang ataupun added value seperti yang diberikan contoh seorang nelayan tadi, so dia akan rasa lebih yakin untuk menangkap ikan, and then so dia tak perlu risau tentang keselamatan dia. Lebih selamat, dia rasa lebih selamat. Sama macam student. Okay, kita relatekan dengan student pula. Selain daripada akademik tadi yang sebagai basic untuk diorang teruskan perjuangan dalam alam pekerjaan nanti, dia perlu ada soft skill ni. Okey, yang kita cuba bentuk daripada GHOX ni is dari bidang, dari sudut spiritual dia, ataupun dia punya apa orang cakap keagamaan dia lah, ataupun dia punya rohani. Ya, betul, terima kasih. Dari segi fizikal dia, maksudnya kekuatan ataupun kecerdasan minda dia, intellectual dia, career, emotional, maksudnya kita cuba bagi dia orang tekanan supaya dia orang dapat manage ataupun absorb tekanan tersebut dan jadikan tekanan tersebut sebagai senjata dia orang nanti mungkin masa nak interview ke, kan, so boleh kontrol emosi sangat penting. Sangat penting. Kalau tengah interview kita nak marah kepada interviewer kita, memang tak patut lah, kan. So how kita nak kontrol emosional tu, okay, daripada GHOX ni, daripada aktiviti yang kita tawarkan kepada student. And last sekali is social ni, okay, mungkin adik Afiq dan juga adik Anis belum masuk ke alam pekerjaan lagi, tapi pernah ada pengalaman sikit internship, kan, betul. Social ni sangat penting, macam mana cara kita untuk bergaul. Setiap orang ataupun setiap bos, contoh nanti bila kita nak pergi interview ke apa, ataupun kita nak jumpa bos ke, dia orang ada karakter masing-masing. So daripada universiti ni, daripada Unique Mindset sendiri, kita dah groom dia orang, kita dah bentukkan dia orang macam mana nak bergaul dengan orang, macam mana bergaul dengan orang-orang tertentu. Maksudnya, okay, level ni macam ni cara kita deal. Komunikasi dengan golongan ni macam mana. So korang dah boleh adapt benda tu, and then tak terkejut nanti masa di alam pekerjaan dah tak ada apa hal pula, kan, bos aku jadi macam ni, tak payah. So memang kita terapkan lagi daripada awal, daripada di peringkat Unique Mindset ni, kita dah groom korang. So lagi satu advantage dia, GHOX ni zaman saya dulu buat kata Cik Taufik, hanya pengalaman je lah yang dapat. Tapi macam mana kita nak orang cakap dokumentasikan. Maksudnya nanti kalau kata saya sebagai seorang owner kepada company dan nak hire student-student yang daripada universiti ni, fresh grad lah especially ni, kan. So apa kelebihan? Katalah pointer awak sama 4.0, kan. So apa karakteristik lain ataupun kelebihan-kelebihan lain yang saya nak daripada awak semua, kan. So mesti saya nak tahu awak punya orang cakap soft skill awak. Mesti, terutama HR mesti tanya soft skill apa yang awak ada, kan. So GHOX ni, Unique telah mengambil pendekatan yang sangat-sangat saya cakap berkesan lah, boleh kata berkesan, sangat berkesan. Masa convocation nanti, masa graduasi nanti, masa convocation, student yang graduate akan diberikan dua scroll. Okey, kalau mana-mana universiti lain biasanya satu sekolah akademik dan satu lagi transkrip lah. Tapi kita Unique dan saya, itu yang saya kata saya rasa sedikit kerugian lah sebab zaman saya dapat satu scroll dan satu transkrip. Tapi zaman korang nanti, korang akan dapat total semua is 4 dokumen. Satu is scroll akademik dan juga transkrip akademik, transkrip GHOX dan juga scroll GHOX pun dapat. Dalam transkrip GHOX ni ataupun dalam scroll GHOX ni dah tertulis ataupun dah ada pemarkahan berkenaan soft skill yang korang lalui sepanjang macam resume lah. Resume. Dah tak payah nak explain, nak tanya, nak bagi quiz ke, tak payah. Okey, dah boleh tengok kat situ. So sekarang ni pun Unique tengah berusaha untuk inform kepada company-company ataupun kita nak bagi acknowledge dia orang yang student-student kita kalau keluar ada dah dia punya skill and then boleh tengok dekat transkrip yang dia orang dapat, macam itulah. Dan kita di peringkat kampus pula sangat menggalakkan dia orang untuk join setiap karakter yang kita sebutkan tadi lah, fizikal, intellectual ni semua, supaya mereka seimbang. Kita tak nak kalau seorang tu macam contoh saya memang suka-suka ni sampai ke sudah tak ada, tak mau. Buat kata Afiq tadi, walaupun
sikit nak join juga sukan, nak rasa juga masuk sukan macam mana kan. So last kali nanti masa dia orang graduate, kita harapkan yang dia orang ada 6 karakteristik ni balance. Dan kita sebagai kami sebagai campus lifestyle punya unit, kami bertanggungjawab untuk memastikan ataupun monitor student kita punya spices ni cukup ke tak cukup ke. Kalau kata kurang dekat sini, so apa suggestion kita kepada student tersebut? Okey, awak kena join sekian. Okey, di samping kita heboh dengan fizikal lah, akademik lah, mindset juga tidak lupa dari segi kerohanian. Ya, kita ada satu kelab iaitu ICC, Islamic Civilization Club, yang sangat aktif dan paling ramai ahli. Kelab ini sangat aktif, macam-macam program keagamaan dibuat, ramai ustaz-ustaz yang kita panggil kat sini untuk bagi ceramah, aktiviti-aktiviti buku juga kita buat selalu kat sini. Solat-solat hajat, baca ayat Yasin, itu memang dah jadi rutin dah setiap minggu dekat sini lah. So dekat sini juga saya nak inform yang mindset tidak lupakan basic-basic kita sebagai manusia lah kan. So dekat sini saya juga ni terus simpul ke atau macam mana? Terus simpul ikat mati dah. Ikat mati. Okey, baik. So dekat sini saya apa yang saya explainkan tadi ialah kelebihan ataupun keistimewaan. Tidak dinafikan mana-mana kampus ataupun mana-mana universiti di luar sana pun cuba nak beri yang terbaik kepada pelajar-pelajar mereka. Cuma di mindset ataupun di UniKL ini kita dah ada testimoni ataupun bukti-bukti yang produk alumni kita hasilkan, di mana tahun lepas boleh saya informkan sedikit, seramai 95% graduan kita memperoleh kerjaya selepas convocation. So bagi saya 95% tu dah cukup sangat membanggakan lah. So kalau 5% tu pun mungkin adalah kekangan-kekangan dia. Dan UniKL juga tidak terhenti di situ. Kita ada unit alumni yang memang akan guide dia orang ni dari segi career dia orang pula. So saya sangat-sangat menyokong padu lah kalau kata mana-mana adik-adik kat luar sana ataupun parent-parent yang sedang menonton ni, silalah mendaftar ke UniKL Mindset. Sekian. Okey, itu dia sedikit perkongsian dan penggulungan daripada Cik Madani di atas soalan yang terakhir. Jihok, transkrip ada 2 scroll yang kita akan dapat untuk adik-adik yang boleh digunakan semasa anda untuk mendapatkan pekerjaan. Dan itu bukti-buktinya bila ada Jihok tu, tahun lepas 95% employability rate ataupun keboleh pasaran pelajar-pelajar kita habis dia kumpul, ataupun ada yang kita dapat daripada alumni kita kontak semasa intern lagi diorang ditawarkan pekerjaan. Maknanya semasa diorang menjalankan data industri, diorang dah ditawarkan pekerjaan. Jadi kat situ mereka nampak nilai-nilai tambah kepada pelajar-pelajar kita. Itulah yang kita ceritakan hari ini. Itu yang kita ceritakan ini, apakah yang mereka akan dapat di samping akademik, di samping dapat pointer 4.0, 3.5, 3.8. Apakah perbezaan kita dengan pelajar-pelajar di luar sana. Jadi anda perlu bersaing dalam dunia persaingan sangat tinggi sekarang ni. Anda kena memilih satu tempat institusi yang memberikan satu tempat yang keseimbangan daripada akademik dan membentuk selasiah diri. Jadi sebelum berakhir, saya ada sedikit pantun untuk memalas pantun Afiq tadi. Kapal dagang dari seberang, penuh muatan kayu meranti. Dari mana pun anda datang, kami di UniKL Mindset sedia menanti. Jadi kita tangguhkan kita punya sembang kampus The Quantum Realm of Mindset bersama panel-panel hebat kita. Terima kasih kepada Cik Madani, terima kasih kepada saudari Fazil Afiq dan saudari Anis Alisha yang meluangkan masa pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di sembang kampus pada akan datang. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UniKL Mindset.